umat Islam di mana-mana saja mereka berada, kita sedang ditipu, dipedaya oleh golongan Yahudi dan Nasara. Kita tengok Inggris menjajah Malaysia ataupun tanah Melayu, dia pulang ke UK, ke United Kingdom, kan? Dia anugerah kemerdekaan kepada orang Melayu, tetapi pemikiran orang Melayu telah dijajah oleh Nasara. Apa dia? Mereka mendidik kita dengan fahaman sekularisme. Inilah tuan-tuan. Tuan-tuan, sekularisme ni ajaran kitab Injil. Da'ma li Qaisar wa ma lillahi lillah. وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih yang dihormati pengurusi majlis, seterusnya Tuan Imam, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf, suara saya problem. Baru jadi semalam. Dah lama dah tak jadi. Agak 2 tahun lebih. Mungkin panas. Jadi saya cubalah cakap sekadar mampu. Tadi saya diberitahu supaya berhenti awal. Sebelum tu terima kasih di atas jemputan pada pagi ini. Saya diberitahu ada tajuk umat akhir zaman. Saya ingin mulakan dengan firman Allah di dalam surah Luqman, surah ke-31 pada ayat yang terakhir, ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha 'indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Tuan-tuan boleh dengar tak ni? Boleh ha? Tak maaf lah nak buat macam semalam okey lagi. Yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mengetahui bila akan berlakunya kiamat. Yang kedua, bila turunnya hujan. Yang ketiga, Allah saja mengetahui anak di dalam kandungan, sama ada anak ini bahagia ataupun sebaliknya. Yang keempat, manusia tidak mampu mengetahui apa yang akan diusahakannya pada esok hari. Maksudnya sama ada apa yang akan diusahakan itu berjaya atau tidak. Yang kelima, manusia tidak boleh tahu di bumi mana dia bakal mati. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui, lagi Maha luas pengetahuannya. Baik. Tentang kiamat, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW sendiri tidak tahu secara tepat bila akan berlaku kiamat. Cumanya beliau diajar oleh Allah tentang tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda besar, tanda-tanda kecil. Tajuk yang diberi umat akhir zaman. Kita adalah umat di akhir zaman. Hadis begitu banyak tentang tanda-tanda kecil akan berlakunya kiamat. Dan kebetulan kita lah umat dia.
Saya akan membaca beberapa buah hadis untuk membuktikan kenyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas sabdanya adalah benar. Pertama sekali saya ingin tekankan, beliau adalah insan pilihan Allah. Setiap tutur kata beliau betul, sebab beliau dipimpin dengan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Suratul Najmi surah ke-53 ayat 3 dan 4. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bercakap dengan hawa nafsunya, tetapi beliau bercakap berpandukan pada wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uktub fa wallazi nafsi biyadihi ma kharaja minni ilal haq." Tulislah. Beliau mengarahkan para sahabat menulis. Maka demi jiwaku di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang keluar dariku semuanya benar. Jangan meragui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tentang umat akhir zaman. Bagaimana keadaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman? Di antaranya hadis Muslim. Saya mulakan dengan hadis Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'unna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara qala faman." Rawahu Muslim. Maksudnya, umatku di akhir zaman akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum mereka sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak pun umatku akan mengikuti mereka. Sahabat bertanya, adakah yang dimaksudkan itu Yahudi dan Nasara? Nabi menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Inilah umat Muhammad di akhir zaman. Kita diperdaya, ditipu oleh dua golongan ini, Yahudi dan Nasrani. Untuk menguatkan hujah, surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 120. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan pada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan selagi tidak akan redha siapa Yahudi dan Nasara sehingga kamu umat Muhammad, umat Islam, mengikuti millatahum, cara hidup mereka. Bukan tukar agama, tapi cara hidup Yahudi dan Nasara. Hari ini cuba kita muhasabah, betul atau tidak kita terperangkap, terpedaya dengan helah golongan, kedua-dua golongan ini. Betul atau tidak? Kita nama orang Islam, tapi kehidupan kita, cara hidup kita bukan cara hidup Islam. Kalau kita nak sentuh, contoh di antaranya, sistem pendidikan Islam tidak diamalkan oleh umat Islam. Sistem yang kita amalkan hari ini, sistem pendidikan Barat. Sistem perundangan ciptaan manusia. Sistem pemerintahan Yahudi Nasara. Sistem kemasyarakatan Yahudi Nasara. Sistem ekonomi Yahudi. Kita tertipu. Ingin diperjelaskan, di antara dua golongan ini, Yahudi dan Nasara, yang paling jahat ialah Yahudi. Dalil Quran Al-Ma'idah surah kelima ayat 82. Tak apalah, hilang seorang tak apalah, tuan-tuan yang pasal saya cuba juga kan.
Kalau dah tak boleh bercakap, kita balik awal. Ada bomo sini. Mana tahu. Satu ketika dulu saya pernah hilang suara hampir 6 bulan. Itu kerana saya makan mata kucing. 6 bulan dulu. Sekarang saya tak makan dah. Ini saya tak tahu. Saya baru pulang daripada Mekah menunaikan umrah. Saya mula batuk sampai hari ni. Dah hampir 13 hari. Kan? Nak buat macam mana, ini takdir Tuhan. Kalau tuan-tuan tak puas, lain kali jemput lain. Telefon dulu. Suara ustaz dah okey dah. Kan? Kalau saya kata okey, kita datang. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, latajidanna asyaddan nas adawatan lilladzina amanu al-yahud walladzina asyraku. Itu dalil. Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling kuat permusuhannya terhadap orang-orang beriman, terhadap orang-orang Islam ialah Yahudi. Kemudian baru dinyatakan oleh Allah walladzina asyraku, Nasrani, Buddha, Hindu dan sebagainya. Jadi cuba tuan-tuan renung sejenak. Tidakkah hari ini apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi kenyataan? Tengok sistem ekonomi sebagai contoh. Amerika Syarikat bukan ada benda, minyak tak ada, semua tak ada, tapi mereka yang kuasai dunia. Tahu tak? Sedangkan sistem ekonomi Islam Allah ajar dalam Quran, suratul Hasyri, surah ke-59 pada ayat yang ke-7. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Itu ayat sistem ekonomi Islam. Allah mengajar umat Islam supaya kekayaan sesebuah negeri atau negara jangan hanya berlega di kalangan orang-orang kaya sahaja. Sebab itu Allah wujudkan sistem zakat, yang kaya membantu yang miskin. Tetapi kita tengok sistem ekonomi yang ada dalam dunia hari ini. Amerika tak ada benda, tapi mereka lah yang paling kaya, tuan-tuan. Kita, Allah hasilkan minyak, tetapi kita tak mampu nak proses minyak, hantar pergi kat dia. Betul tak? Minyak mentah. Jual murah, dia jual balik mahal. Ejen dia ada dekat sini, Singapura. Malaysia tak ada. Kita yang menghasilkan minyak, tapi kita menjadi pecacai, tuan-tuan, kepada golongan Yahudi dan Nasara. Sepatutnya kita yang kuasai dunia, sebab minyak ni memang hebat. Betul tak? Betul tak, tuan-tuan? Tak mengangguk pun. Sokong Yahudi ya. Mereka senantiasa merancang, mereka mewujudkan sistem pendidikan yang bukan berdasarkan pada ajaran Allah. Dalam Islam, contoh sistem pendidikan, saya baca hadis riwayat Imam Tirmizi, Nabi ajar 3 perkara ni wajib dijadikan mata pelajaran utama. Adibu auladakum ana thalathi khisalin hubbi nabiyukum wa hubbi ahli baiti wa tilawatil Quran. Ajar anak kamu 3 perkara, 3 mata pelajaran. Pertama, cinta kepada Nabi. Apa maksud? Maknanya perlu diwujudkan sirah, satu mata pelajaran, satu subjek namanya sirah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mencintai ahli keluarganya. Siapa ahli keluarga dia? Siapa isteri dia? Siapa sahabat-sahabat yang rapat? Yang ketiga, tilawatil Quran. Belajar Quran. Bukan belajar semata-mata untuk pandai membaca, tuan-tuan. Ni salah ni. Tuntutannya dalam surah Al-Baqarah, kalau tadi ayat 120, 2 golongan yang memusuhi umat Islam, Yahudi dan Nasara.
Pengusi bawa air jampi lah ni. Air jampi ya. Air hangat. Terima kasih. Tolong buang ni. Boleh. Terima kasih. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Tuan-tuan, kalau tengok semula ayat 120 Al-Baqarah, Allah menyatakan musuh utama umat Islam Yahudi dan Nasara. Terima kasih. Pada ayat 121 Allah menyatakan golongan Yahudi dan Nasara tak mampu nak memperdayakan golongan ini. Siapa? Mereka yang diberi Al-Quran lalu mereka membaca dengan sebenar-benar bacaan. Apa maksud? Mereka memahami makna ayat yang dibaca dan mereka mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Faham tak tuan-tuan? Sebab tu kita ditipu. Kita hanya sekadar belajar Quran, jadi johan tilawatul Quran, tapi kita tidak mengamalkan perintah dalam Quran. Ini tak betul. Sebab itu dalam Quran surah Fatir surah ke-35 ayat 32 Allah menjelaskan kedudukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbahagi pada 3. Thumma awrasna al-kitaba alladhi nastafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Hilang suara tak apa, nah, kena buat kerja Islam, nah. Kalau hilang suara kerana menyanyi tak bagus. Tuan-tuan, kita muhasabah, kita di golongan mana? Yang pertama Allah menyatakan, kemudian kami wariskan, yakni sebuah kitab Al-Quranul Karim kepada hamba-hamba kami ataupun kepada hamba kami yang kami pilih. Zabur, Taurat, Injil Allah anugerah kepada golongan Bani Israel. Tetapi Al-Quranul Karim Allah beri kepada Bani Ismail, keturunan Bani Ismail, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan, kemudian kami wariskan Alkitab kepada hamba kami yang kami pilih. Malangnya kata Allah, golongan ini terbahagi pada 3. Yang pertama, faminhum zalimun li nafsi. Golongan yang pertama yang menzalimi diri mereka sendiri. Apa maksud tuan-tuan? Mereka membaca Quran, mereka tidak mengamalkan isi kandungan Quran. Dalam tafsir disebut golongan ini confirm ahli neraka kerana dosa mengatasi pahala. Amalan mereka, tindakan mereka menyalahi perintah Allah. Golongan yang kedua, wa minhum muqtasid, golongan pertengahan, 50-50. Bila ditimbang dosa dan pahala sama berat, 50-50. Golongan ketiga, golongan yang mendahului orang lain dengan izin Allah. Golongan yang ketiga dapat melaksanakan perintah Allah, suruhan dilaksanakan, larangan ditinggalkan dengan izin Allah. Bila ditimbang, pahala mengatasi dosa. Ini bukan para anbiya, kita tuan-tuan. Kullu bani Adam khata, setiap anak Adam melakukan kesalahan, termasuk saya. Kita tidak terlepas daripada melakukan kesalahan ataupun dosa. Kalau kita masuk golongan ketiga, alhamdulillah. Boleh tuan-tuan? Jadi muhasabahlah. Umat Islam di mana-mana saja mereka berada, kita sedang ditipu, diperdaya oleh golongan Yahudi dan Nasara. Kita tengok Inggris
menjajah Malaysia ataupun tanah Melayu. Dia pulang ke UK, ke United Kingdom, kan? Dia anugerah kemerdekaan kepada orang Melayu. Tetapi pemikiran orang Melayu telah dijajah oleh Nasara. Apa dia? Mereka mendidik kita dengan fahaman sekularisme. Inilah tuan-tuan. Tuan-tuan, sekularisme ni ajaran kitab Injil. Da'ma liqaisar wa ma lillahi lillah. Sekularisme ni maknanya politik dengan agama, politik suku, agama suku. Tak boleh dicampur. Itu sekularisme. Itu dia. Dalam kitab Injil Matius disebut, serahkan urusan urusan pentadbiran kepada maharaja, urusan agama kepada Allah. Ni sekular lah ni. Ni Yahudi Nasara punya kerja ni. Kita diberi kemerdekaan, oh syoknya negara kita sudah merdeka. Kita tak ingat kita punya pemikiran telah dijajah. Sebab tu bila kalau ustaz masuk politik sikit, ustaz tolong jangan campur politik dengan agama. Salah tuan-tuan. Salah. Dalam Islam ada politik yang dinamakan siasah. Saya tak cakap saya ada dalil Quran tuan-tuan. Nah, siasah, tata cara memerintah, tata cara mentadbir negara. Di sini ada kitab Pimpinan Ar-Rahman tak? Kitab tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Kalau ada tolong bawa. Saya nak baca bagi tuan-tuan tengok, dengar sendiri. Kenal tak Pimpinan Ar-Rahman ni? Bagi saya bangun cari. Siapa yang ada tolong ambil kita. Terima kasih. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan dan perempuan, bumi ini milik siapa? Jawab tu dulu. Sahabat, milik siapa? Allah. Oh, hebat. Jawapan tepat. Kita Allah lantik sebagai apa? Jawablah. Jawab tepat RM100. Satu saat ni sekarang habis. Ada ke tak ada ni? Tak keluar-keluar. Takkan balik rumah lah ke? Saya nak bagi tuan-tuan. Oh ya, Ar-Rahman tak ada. Tak apa, saya sebut Ar-Rahman sudah. Ini tafsir Arab Saudi. Ini tafsir Arab Saudi. Tak apa, kalau ada benda yang saya nak rojok, saya rojok. Saya suka Pimpinan Ar-Rahman, keluaran Jabatan Perdana Menteri. Pada muka surat 13 Jawi, 16 Rumi. Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah." Itu ayat dia. Dan ingatlah ketika mana kami, kata Allah, berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya kami akan jadikan di atas muka khalifah. Tu kitab apa belakang tu bukan dia? Nampak macam Ar-Rahman ya? Tebal bukan dia? Bukan? Cuba muslimat tengok yang dekat belah kiri tu. Nampak macam tebal tu, macam Ar-Rahman. Bangunlah kejap. Tengok tu. Yang tebal tu. Bukan merah. Yang bukan merah tu. Ar-Rahman ke apa? Ar-Rahman kan? Ada apa main ni? Aku kitab aku kenal tuan-tuan. Muka surat 16. Tuan-tuan dengarlah, orang Melaka dengar baik-baik. Ni tanggungjawab kita. Kalau Jawi muka surat 13. Sesungguhnya akan kujadikan di atas muka bumi ni khalifah. Saya sebut dulu apa makna khalifah, kemudian kita semak sama tak dengan saya sebut. Khalifah ialah seorang yang dipertanggungjawabkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia di bumi berdasarkan kepada wahyi dan syariat Allah, supaya kehidupan manusia itu teratur. Dengar baik-baik, cek balik sama tak.
Khalifah ialah seorang yang dipertanggungjawabkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia di bumi dengan berdasarkan wahyi dan syariat Allah, supaya kehidupan manusia itu teratur. Sama tak? Muka surat bersama 16. Tuan-tuan, saya hafal ni kitab-kitab ni. Setiap muka surat, surah berapa, ayat ke berapa. Anugerah Allah kepada saya. Tadi pengurusi majlis kata, so perkenalkan diri saya. Tak apa, saya perkenal sikit. Asal usul saya seorang guru. Peringkat awal kerjaya saya guru. Tak sesuai dengan jiwa saya, sebab saya garang. Hari-hari saya lanyak anak murid. Dulu lanyak pergilah macam mana pun, tak apa. Sekarang kalau lanyak anak murid, lanyak kita. Kemudian saya mencuba dalam bidang perbankan. Saya berkhidmat dengan Maybank selama 16 tahun. Tidak sesuai, kerana ketika itu belum wujud sistem perbankan Islam. Saya letak jawatan, saya resign 24 jam. Saya masuk ke pondok, saya bawa isteri dan 4 orang anak. Saya belajar di pondok. Kemudian keluar pondok, saya berkhidmat dengan sekolah, beberapa buah sekolah agama rakyat. Pada tahun 2006, saya meninggalkan negara Malaysia. Saya pergi ke Yaman. Di sanalah tuan-tuan, Allah tunjuk keberkatan. Sebab nawa itu betul, alhamdulillah, saya dipertemukan oleh Allah dengan seorang ulama hadis di Yaman. Sebelum saya pulang ke Malaysia, saya minta dia doakan untuk saya. Berkat dia doa, tuan-tuan, inilah saya. Kita kena kawan dengan ulama. Jangan kawan dengan ular dalam semak. Jangan memusuhi ulama. Biadab kita, tuan-tuan. Innal ulama warasatul anbiya. Hadis riwayat Abu Daud. Ulama adalah pewaris Nabi. Ulama tu umpama cahaya torchlight yang bakal menerangi kehidupan kita. Kalau bukan tunjuk ajar pada ulama, kita tak faham. Kalau ulama tak tafsir, saya pun tak mampu memahaminya. Itu bukti wajib kita melaksanakan syariat Allah. Ini ada pula yang cakap, oh tak sesuai kalau undang-undang Islam dilaksana. Siapa kata? Ni lah muka surat, saya nak tunjuk 858 Suratul Hajj, surah ke-22 ayat 67. Dengar sendiri, sesuai atau tidak. Likulli ummatin ja'alna mansakanhum nasiku fala yunazi'unnaka fil amr wad'u ila rabbik innaka la'ala hudam mustaqim. Saya tak nak terjemah, terus kepada tafsir. Tuan-tuan dan puan-puan dengar. Kalau ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang sebelum ini menyatakan syariat Islam tak wajar dilaksanakan di dalam negara kita, ini adalah dalil dia. 858. Saya ambil sebahagian. Tetapi dengan kezahiran syariat Islam, ini tafsiran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada umat manusia seluruhnya, maka mansuhlah syariat-syariat yang lain, batal maknanya, dan kekallah syariat Islam sehingga ke hari kiamat sebagai syariat yang sesuai dengan segala tempat dan segala zaman. Dengar tu. Yang kita kata tak sesuai, kenapa? Kerana kita ditipu oleh Yahudi Nasara. Tuan-tuan, pada muka surat 1110 Suratul Ahzab, surah ke-33 ayat 36, manusia tidak diberi pilihan. Saya dah tegaskan tadi, kita menumpang di bumi Allah wajib kena ikut undang-undang peraturan Allah, bukan ikut undang-undang ciptaan manusia. Kita tidak diberi pilihan. Faham Syam? Macam mana awak faham? Saya belum hurai ni. Pandai pada aku pula. Dalam Quran, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra
ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillah hawa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Saya terus kepada tafsiran. Kalau Jawi muka surat 913, Rumi 1110. Huraian ayat ini menegaskan satu kaedah yang wajib dipatuhi. Wajib, bukan sunat. Sunat dah dulu. Itu bersunat. Ayat ini menegaskan satu kaedah yang wajib dipatuhi oleh orang-orang mukmin dalam segala urusan hidupnya. Apa dia? Dengar. Iaitu tidak harus, makna tidak harus, tidak boleh. Iaitu tidak harus bagi seseorang itu memilih sesuatu ketetapan selain daripada yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan diterangkan oleh Rasulnya. Itu saja panduan kita. Faham? Tak boleh buat pilihan sendiri. Kita bukan sebijak Allah. Apakah kita lebih hebat pada Allah? Tuhan tanya dalam surah Al-Ma'idah, surah kelima, ayat 50. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Maka apakah undang-undang jahiliah, undang-undang ciptaan manusia yang kamu nak amalkan? Undang-undang siapa yang lebih baik, yang lebih adil daripada undang-undang aku bagi kaum yang yakin? Saya yakin undang-undang yang paling adil undang-undang Islam. Faham? Ini akidah. Kita hanya tumbuh ibadah, akidah kita tak tekankan, ni tak betul. Ni pagi ni nak pergi mana? Nak buat kursus apa, haji. Saya bagi kursus, tak apa pagi ni. Hampa ingat aku tak pernah pergi haji ya? Oh, pergi haji. Kursus berapa siri ni? 20 siri. 14 siri, Masya Allah. Tapi kalau pergi Mekah pun, berdoa di depan multazam tu, menangis-nangis, merayu-rayu. Tapi kalau tak percaya benda ni, amalan kita, doa kita tidak diterima oleh Allah. Mana dalil? Muka surat 350, surah Al-A'raf, surah ke-7, ayat 40. Tuan-tuan nak dengar? Tok Imam tadi kan? Ada adik dekat Langat tak? Langat Selangor. Nampak macam semacam. Tu saya tengok 2 kali. Dia pengurusi Masjid Batu 18. Adik Adik. Betul? Ada adik? Nampak sama tu. Oh, 14 siri. Kerja haji bukan susah pun. Niat, wukuf, tawaf, sa'i, bergunting. Tertib. Selesai ya? 14 siri tu. Nak mula tu istilam. Saat lagi sampai dekat rukun yang mani, istilam lagi. Rabbana atina fid dunya. Belajar detail. Punya bimbang, punya takut nanti umrah atau haji tidak mabrur. Tapi kalau dalam masa yang sama tidak meyakini Quran, tidak meyakini Al-Quran, batal tuan-tuan segala amalan tersebut. Saya nak bagi tuan-tuan dengarlah. Nanti takut-takut, betul ke ustaz ni? Al-A'raf surah ke-7 ayat 40. Muka surat 350. Kalau Jawi muka surat 281. Kalau kitab ni muka surat 227. Innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Dengar baik-baik. Orang Melaka ni betul lah, kerana saya datang ni tuan-tuan. Yang datang ni hang Jebat dari utara.
Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mendusta bermakna menolak perintah Allah. Allah suruh ikut Quran, sunnah tuan-tuan. Kita ikut Yahudi Nasara. Karena mendustakan ayat-ayat Allah, menolak perintah Allah, wastakbaru anha. Mereka menyombong diri terhadap perintah Allah. Mereka merasakan mereka lebih pintar daripada Allah. Aku tak perlu nak mematuhi apa-apa ajaran dalam Quran ini. Dengar baik-baik. Sesiapa yang memiliki sifat sedemikian. Berapa minit lah? 30 minit. Sesiapa yang memiliki sifat sedemikian, Allah bagi tahu tuan-tuan, dua perkara yang akan berlaku padanya. Yang pertama, la tufattahu lahum abwabus sama. Allah tidak akan bukakan pintu langit kepada dia. Apa maksud? Sama-sama kita dengar huraian tafsiran sebentar lagi. Yang kedua, wala yadkhulunal jannah. Mereka tidak akan masuk syurga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sehingga seekor unta boleh masuk melalui lubang jarum. Wa kadzalika najzil mujrimin, dan demikianlah balasan kepada orang-orang yang berdosa. Dengar tuan-tuan, sesiapa yang menolak panduan Allah, menolak keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, tidak akan dibukakan pintu langit kepada mereka. Dengar baik-baik, muka surat 350. Yakni semasa hidupnya tidak diterima doa dan amal mereka. Ajam orang Melaka. Pernah dengar dah ayat-ayat ni? Ustaz Melaka tak baca kan? Banyak lagi saya boleh baca tuan-tuan. Ini soal akidah. 2 hari sekali umrah, 2 hari sekali umrah. Hebat. Tapi tak yakin dengan Quran. Yakin dengan Yahudi Nasara. Tak betul. Tengok. Yakni semasa hidupnya tidak diterima doa dan amal mereka. Dan semasa matinya pintu langit tidak dibukakan kepada roh mereka sebagaimana dibukakan pada roh orang-orang yang beriman. Roh orang-orang beriman tuan-tuan, Allah angkat ke langit, disimpan di satu tempat. Di mana wallahu a'lam. Tapi golongan ini Allah tak terima roh dia. Umrah hebat, haji 5-6 kali, umrah 50 kali, berzikir kuat, tapi tak yakin dengan Quran. Tuan-tuan dengar kitab ni, Arab Saudi, muka surat 227, ayat yang sama. Apa huraian dia? Artinya doa dan amal mereka tidak diterima Allah. Muka surat betul abang, bukan saya nak bohong. Tuan-tuan nak berdebat dengan saya, alamat balik awal. Ni baru 2 kitab, kitab Arab saya hafal tuan-tuan. Ini soal akidah, soal keyakinan. Kita wajib meyakini panduan kita Al-Quran As-Sunnah saja, bukan yang lain. Mana dalil? Taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnati, hadis riwayat Imam Muslim. Aku tinggalkan pada kamu 2 perkara, selama mana kamu berpegang teguh dengan kedua-dua perkara ini, selama itulah kamu tidak sesat. Yang ku tinggalkan ialah Al-Quran dan sunnahku. Nabi tidak meninggalkan harta benda yang banyak kepada umat, betul tak? Betul tak tuan-tuan? Yang meninggalkan harta benda yang banyak siapa dia? Ismin Ulam Raja. Harta di luar negara untuk Abdul Wahab. Kata tuan-tuan perempuan mengantuk,
sekali-sekali kena celoteh juga. Tuan, Nabi hanya tinggalkan Al-Quran dan Sunnah. Itu rujukan kita, itu hadis Muslim. Mana dalil Quran? Dalil Quran An-Nisa surah keempat ayat 59. Di pertengahan ayat 59, fa in tanazaltum fi syai' farduhu ila Allah war Rasul. Inilah ayat inilah yang dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perlembagaan Madinah, piagam Madinah setelah Nabi menegakkan sebuah negara Islam yang pertama. Di dalam perlembagaan itu yang paling utama sekali merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sunnah, tuan-tuan, tak boleh tinggal. Nabi Isa alaihi salam belum wafat. Tuan-tuan percaya atau tidak? Nabi Isa alaihi salam belum wafat dan beliau akan diturunkan semula. Percaya atau tidak? Cuba bagi dalil tengok. Hampa percaya, dalil tak tahu. Ali Imran 55, An-Nisa 158, Az-Zukhruf 61. Az-Zukhruf 61 dalil menyatakan Nabi Isa AS akan diturunkan semula. Tapi persoalannya, beliau adalah ulul azmi. Beliau dikurniakan Allah kitab Injil. Apakah ketika itu Nabi Isa masih berpandu pada Injil? Tuan-tuan jawab. Tuan Imam, adakah Nabi Isa AS masih berpandukan pada Injil? Tuan Imam, dia ulul azmi ni. Dia bakal diturunkan semula untuk memimpin umat Muhammad di akhir zaman. Imam Mahdi dan Nabi Isa AS. Combination, gabungan dua-dua ni lah yang mematikan Dajjal. Tuan-tuan percaya dah? Tuan-tuan muslimat, Nabi Isa ketika itu tidak lagi berpandu kepada Injil. Dia berpandu pada siapa? Kita rujuk jilid pertama kitab Mustika Hadis, Keluaran Jabatan Perdana Menteri, hadis ke-15, riwayat Imam Muslim. Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum fa ammakum. Bagaimana keadaan kamu umatku ketika Isa anak Maryam diturunkan semula untuk memimpin kamu. Nabi tak berhenti kat situ tau. Dia sambung, fa ammakum, lalu dia memimpin kamu bi kitabi rabbikum tabaraka wa ta'ala wa sunnati nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga merujuk kepada Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita tak nak kepada Quran dan As-Sunnah? Tak betul. Akidah ni tak betul. Kita ditipu, diperdaya oleh Yahudi Nasara. Baru-baru ni dapat doa depan multazam. Tu, multazam tu. Yang pintu ada kain terbuka sikit tu. Kan? Kain terbuka sikit tu multazam lah. Kalau atas kapal terbang yang terbuka kain tu pramugari. Kan? Tapi MAS, alhamdulillah, MAS telah melakukan perubahan. Pramugari tidak lagi pakai kain belah, pakai seluar, pakai baju tangan panjang. Nampak macam ada sarapan pagi ya? Ada? Kan? Tak ada. Kalau tak ada, itu satu kezaliman terhadap saya. Aku ni musafir, tahu tak? Tuan-tuan, nak pergi Mekah, nak pergi umrah, nak buat haji, ingat, akidah kena jaga. Jangan terpedaya dengan ajakan fahaman yang dibawa oleh Yahudi dan Nasara. Nabi dah sebut, umatku akan ikut mereka. Hari ini betul tak? Pak Arab tak ikut Islam, tuan-tuan. Saya tinggal di Yaman. Mula-mula tu ingat nak tinggal lama sikit lah. Macam ni punya handsome, tak ada mak Arab yang berkenan. Boleh tuan-tuan? Sebab tuan-tuan bagi tajuk umat akhir zaman, saya kena berjelas lah. Kita diperdaya oleh Yahudi Nasara. Suara dah keluar dah tu. Jaga-jaga sikit.
Harap-harap sekejap dah, jangan sampai 6 bulan. Siksa tuan-tuan. Boleh? Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak baca hadis di akhir zaman, umat Muhammad jual iman nak dapat dunia. Tuan-tuan ingat tak ada ke? Saya boleh kemukakan dalil Quran. Hadis akan dikaitkan dengan Quran. Hadis riwayat Imam Muslim. Badirul bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muslim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Dengar baik-baik. Ini akhir zaman, umat akhir zaman. Dan bersegeralah kamu beramal dengan amal-amal soleh. Kita berhenti kat dulu. Saya nak tanya orang belakang, masjid ni ada kuliah-kuliah tak? Ada? Ada tak? Orang sini seminggu berapa kali Tuan Imam kuliah? Seminggu sekali. Tuan Imam dah tak ingat dah, sebab banyak sangat kuliah. Kalau tuan-tuan pergi utara, Pulau Pinang, Kedah, hari-hari kuliah. Kalau di Pulau Pinang, Masjid Batu, Masjid Pematang Janggus, hari-hari kuliah. Kalau di Sungai Tani, kawasan saya, Masya Allah, semua masjid ada kuliah setiap malam. Semalam saya ada perjelas tuan-tuan, hanya dengan ilmu pengetahuan agama saja manusia itu menjadi baik. Saya ulang hadis Bukhari Muslim, yu'til man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Bukhari Muslim. Sesiapa yang Allah nak beri kebaikan kepadanya, Allah beri kefahaman agama kepadanya. Hikmah ni, al-hikmah maknanya tuan-tuan kefahaman agama. Dalam dia ada dalam surah Al-Baqarah 269 yang saya boleh kait dengan hadis tadi, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Dengar baik-baik, Al-Baqarah 269. Apa dia al-hikmah? Allah menganugerahkan al-hikmah dalam kurungan kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dia kendaki, dan siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi kurnia yang banyak. Kerana faham agama saya jadi macam ni tuan-tuan. Sewaktu saya bekerja dulu, saya sering mengikuti majlis-majlis ilmu. Saya memang rajin ikut program agama. Dulu saya tak tahu baca Quran, kerana ilmu agama lah yang membentuk dan menukar kehidupan saya. Sahabat-sahabat saya yang tak resign, yang tak letak jawatan, mereka ada yang jadi pengurus, ada yang menjadi pengurus besar. Hebat. Bila saya letak jawatan, dia tanya, sahabat-sahabat tanya, Syahril, you nak berhenti kerja, you nak buat kerja apa? Satu hari kamu semua akan dengar aku menjadi penceramah. Aku nak buat kerja Islam, nak berdakwah, dan aku nak berdakwah secara tegas dan jelas. Aku tak nak pusing-pusing kan? Jadi hikmah ni tuan-tuan banyak makna. Tadi kefahaman agama apa hikmah? Berdakwah dengan hikmah, berdakwah dengan tepat, jelas, cakap ada dalil, ada bukti, itu hikmah. Hikmah tidak ada kaitan dengan lemah lembut. Berdakwah dengan hikmah tidak ada kaitan dengan lemah lembut. Berdakwah dengan lemah lembut, At-Taha ayat 44. Berdakwah dengan hikmah, surah An-Nahli surah ke-16 ayat 125. Kitab ini muka surat 421, kitab ini muka surat 668. Dengar apa makna berdakwah dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Dalam kitab ini, hikmah ialah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membezakan di antara yang hak dengan yang batil. Kita semak tengok sama tak dengan apa yang saya sebut. Hikmah ialah kataan yang tegas dan benar yang dapat membezakan antara yang hak dengan yang batil. Itu hikmah.
dalam kitab ni. Hikmah ialah penjelasan yang tepat dan betul berdasarkan dalil dan bukti yang menerangkan kebenaran dan menghapuskan kekeliruan. Kita semak semula muka surat 668. Semalam di masjid tu tak ada kitab. Saya suka ada kitab. Biar tuan-tuan dengar sendiri. Nah, saya boleh sebut, insya-Allah saya hafal, saya ingat dengan izin Allah. Tapi bila ada kitab itu lebih baik. Tak ada orang yang boleh petikai. Buka surat 668. Makna hikmah kita semak semula. Sama tak dengan saya sebut? Hikmah yakni penjelasan yang tepat dan betul berdasarkan dalil dan bukti yang menerangkan kebenaran dan menghapuskan kekeliruan. Itu hikmah. Saya pilih berdakwah secara hikmah. Saya tak pilih berdakwah secara lemah lembut. Lemah lembut dalam surah Taha ayat 44. Jadi kaedah berdakwah ada dua, lemah lembut dan hikmah. Saya pilih hikmah, tegas. Tengok hadis tadi, Nabi berpesan pada kita, dan bersegeralah kamu beramal dengan amal-amal soleh sebelum kamu didatangi dengan suatu fitnah. Fitnah ni ujian, satu bala bencana, sebagaimana malam yang gelap gelita. Seorang itu beriman di waktu pagi menjadi kafir di waktu petang, atau di sebelah petang beriman kepada Allah, pada pagi besoknya menjadi kafir. Apakah kesalahan umat Muhammad ketika itu? Ni akhir zaman, hadis akhir zaman. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka telah menjualkan agama untuk mendapat sedikit habuan dunia. Agama di sini ialah iman. Mereka jual iman, beli kekufuran kerana nak dapat habuan dunia. Inilah umat Muhammad di akhir zaman, disokong oleh Al-Quran. Ali Imran 177. Tuan Imam nak jemput lagi lepas ni? Alhamdulillah. Tuan-tuan nak lagi saya datang? Hantar tiket kapal terbang. Letih nak kereta. Saya dah berdakwah hampir 30 tahun, tuan-tuan. Ini style saya. Saya banyak hujah Quran hadis. Saya bukan seorang pemidato. Saya bukan seorang motivasi. Motivasi dia boleh bercakap 1 jam, gedebung-gedebam, dalil tak ada. Saya tak minat. Minta maaf. Sebab panduan hidup kita Quran hadis. Betul tak? Tak ada yang lain. Fadzakir bil Quran man yakhafu wa'in. Perintah Tuhan dalam surah Qaf, surah 50 ayat 45. Maka berilah peringatan dengan memperbanyakkan membaca ayat-ayat Quran. Tuhan suruh. Moga orang yang mendengar takut akan janji Allah. Faham tak ni? Tuan-tuan, Nabi memperingatkan kepada kita di akhir zaman ada di kalangan umat beliau yang jual iman untuk mendapat sedikit habuan dunia. Dunia ni apa dia abang? Panggil abang boleh, tapi nampak muda oleh saya. Ada 53 umur. Lebih sikit. 57. 58. Dekat-dekat lah tu. Sekarang aku boleh scan orang. Tuan-tuan, ni baca Quran ni, baca hadis. Kita dengar ayat Quran. Innal ladzina ishtarawul kufra bil iman la yadurrullaha syai'a wa lahum adzabun alim. Ali Imran surah ketiga ayat 177. Sesungguhnya orang-orang yang menjual keimanan membeli kekufuran. Tadi hadis, ni ayat Quran. La yadurrullaha syai'a. Sekali-kali mereka tidak dapat memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Dia jual iman bang, beli kufur. Abang daripada mana? TV Al-Hijrah kan? Ni mana? RTM. Dunia tu 3 benda yang dikatakan dunia oleh Dr. Hamka rahimahullah ta'ala. Pertamanya, dunia itu ialah kekayaan. Yang kedua, kedudukan yang tinggi. Yang ketiga,
kekuasaan. Itulah dunia yang menjadi perebutan di kalangan umat manusia. Betul atau tidak? Betul tak bang? Itulah dunia. Tapi kalau nak dapat dunia sehingga menggadaikan iman, jangan. Inilah umat akhir zaman, Nabi dah sebut. Sehingga ada yang tergamak menjadi tali barut pada musuh-musuh Islam. Tuan-tuan, faham tak ni? Sesiapa yang menjadi musuh kepada Islam dan umat Islam, tak boleh sama sekali kita terlibat bersama-sama dengan mereka. Dia jawapan dia, muka surat 536, surah ke-11, surah Hud ayat 113. Tuan-tuan dengar, menjadi satu kesalahan berdosa kita bersama-sama dengan golongan yang memusuhi Islam dan umat Islam. Tak boleh. Ayat firman Allah, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar, dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang zalim, nescaya kamu akan disambar api neraka. Itu segi makna. Dengar segi tafsiran, muka surat 536, kalau Jawi 431. 536 huraian. Apakah yang dimaksudkan la tarkanu, jangan cenderung pada orang zalim dengan baik-baik orang Melaka? Yakni janganlah kamu wahai orang-orang Islam bersahabat dengan golongan zalim, tak boleh. Atau bekerjasama, bekerjasama, atau bersubahat, ataupun menyetujui perbuatan orang-orang yang melakukan kezaliman dalam segala bentuknya, lebih-lebih lagi orang-orang yang menjadi musuh Islam dan musuh umat Islam. Faham tu Pak Haji? Tuan-tuan bertuahlah, tuan-tuan jemput saya begini, saya dah berdoa dah depan multazam, ya Allah ya Tuhanku, panjangkanlah umurku selama 40 tahun lagi. Sekarang 64 campur 40, 104 lah. Aku nak tengok Islam memerintah muka bumi Allah. Saya nak tengok Islam didaulatkan. Kan? Saya berdoa panjang umur saya dalam kebajikan, ya Allah. Pertama sekali memberi manfaat kepada Islam, kepada perjuangan Islam dan kepada umat Islam. Ni yang saya buat kerja dakwah, tuan-tuan. Saya berdakwah dengan hikmah. Saya bawa dalil, saya bagi penjelasan, ada sandaran Quran, ada sandaran hadis, bukan datang hentam-hentam dah. Hentam kena hentam juga. Boleh? Nampak macam tak suka ya? Tak suka kita makan pagi awal. Dah siap dah oh. Tuan-tuan, saya cakap semua ada sandaran Quran. Inilah umat Muhammad di akhir zaman. Ada yang tergamak menjadi tali barut kepada musuh-musuh Islam. Betul atau tidak? Tuan-tuan, dulu sewaktu Melaya dijajah oleh Jepun, Tuan Imam masa tu ada lagi? Masa Jepun baru lahir? Tak ada lagi. Saya pun tak ada. Tuan-tuan, ada orang Melayu tergamak menjadi tali barut kepada Jepun. Siapa dia Tuan Haji? Nama dia Buang Saleh Kamil. Sekarang tali barut kepada musuh-musuh Islam banyak. Piramli itulah kehebatan dia, tuan-tuan. Dia buat apa pun akhirnya berlaku benda tu. Betul tak? Dia kata tu berlaku, tuan-tuan. Banyak. Itu cerita dia. Hadis yang kedua, di akhir zaman umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggadaikan iman untuk mendapat sedikit habuan dunia. Allah. Tuan-tuan, kita nak akhirat, tuan-tuan, nak syurga. Nak syurga Firdaus. Syurga paling top, nombor 1 Firdaus. Nama Muhammad Firdaus, tapi lawan Islam. Mampus tak masuk syurga Firdaus. Yang nak masuk syurga Firdaus, innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Suratul Kahfi ayat 107. Yang beriman
serta beramal soleh. Setelah mereka percaya, mereka mengamalkan apa yang mereka percaya. Boleh tuan-tuan? Akhir sekali cukuplah. Nampak tak berapa nak senyum dah pun. Tu tak suka dah lah tu. Tadi nampak ceria sangat, kan? Akhir sekali saya pilih hadis ketiga, riwayat Imam Muslim. Nabi SAW berpesan pada umat Islam di akhir zaman, bada'al islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Islam bermula dalam keadaan dagang dan Islam akan kembali dagang, maka berbahagialah orang-orang yang dagang. Apa maksud tuan-tuan? Peringkat awal Islam mula berkembang di bumi Mekah, hanya 40 orang sahaja yang memeluk agama Islam. Setelah berhijrah ke Madinah dan disambung pemerintahan Islam oleh para sahabat, khususnya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, pemeluk agama Islam sekitar 400,000 di kalangan negara-negara Arab, dan Islam menakluki 2/3 pelosok bumi di bawah pemerintahan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Di akhir zaman Nabi dah sebut fatuba lil ghuraba, Islam akan kembali dagang. Apa maksud tuan-tuan? Kini jumlah penduduk bumi 7 bilion, 7,000 juta. Umat Islam 1.8 bilion, 1,800 juta. Maknanya yang bakinya, yakni 5.2 bilion itu adalah bukan Islam, Yahudi, Hindu, Islam liberal, golongan anti hadis, Syiah laknatullah. Ini semua puak-puak ni kafir semua ni. Islam 1.8 bilion. Tetapi Nabi dah bagi tahu, walaupun jumlah umat Islam begitu ramai, yang ramai itu juga tidak suka dengan Islam. Siapa dia? Orang Melaka, orang Kedah, orang Islam, tak mahu kepada Islam. Tetapi Nabi kata, sesiapa yang berpegang teguh dengan Islam, golongan inilah golongan yang paling berbahagia. Saya tuan-tuan, bila saya mengambil keputusan untuk meletakkan jawatan, keluarga saya muslimat mencemuh saya, menghina saya, sehingga mereka tak ambil tahu langsung tentang kehidupan saya. Tapi saya bergantung kepada Allah, saya bertawakal kepada Allah, saya tidak bertawakal pada makhluk. Saya hanya mampu berdoa, ya Allah, Kau panjangkanlah umurku dan umur keluargaku, supaya aku dapat membuktikan kepada mereka jalan yang kupilih ini jalan yang benar. Hari ini tuan-tuan, dia orang terperanjat. Kenapa terperanjat? Aku masih hidup. Nak apa lagi tuan-tuan? Esok kalau Allah beri kesempatan dapat menunaikan haji kali ketiga di Arafah, saya akan terus berdoa, ya Allah, panjangkanlah umurku 40 tahun lagi. Sebab di Arafah, di antara bumi yang mustajab doa. Saya pergi dulu pun saya minta yang sama, tapi saya tak pernah minta, ya Allah, murahkanlah rezekiku. Saya tak minta. Tapi saya minta, ya Allah, panjangkanlah umurku dalam kebajikan, kekalkanlah kekuatan daya ingatan yang Kau kurniakan padaku untuk aku beramal dan berdakwah. Sebab tu daya ingatan saya masih kuat sampai hari ini. Tuan-tuan nak tak daya ingatan yang kuat seperti saya? Nak tak? Cium tangan aku. Muslimat jangan cium pula. Hari ini saya bawa oleh-oleh, insya-Allah. Jadi kembali pada hadis tadi, sesiapa yang berpegang teguh ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiada lagi di dunia ini, mereka tetap dengan Islam, istiqamah dengan ajaran Islam, mereka lah golongan yang paling bahagia. Itu hadis saya kemukakan dari Quran untuk mengakhiri tazkirah atau kuliah subuh Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai fala yadurrullaha syai'a
wa sayajzillahu syakirin. Itulah dalil Quran untuk menguatkan dalil hadis. Hadis menyatakan di akhir zaman siapa di kalangan umat Muhammad yang istiqamah berpegang teguh dengan panduan Al-Quran dan As-Sunnah, mereka golongan berjaya. Ini ayat Quran. Allah akan memberi ganjaran di atas kesyukuran umat Muhammad yang terus menerus mengamal ajaran yang ditinggalkan oleh insan pilihan ini. Boleh ya tuan-tuan? Saya diarahkan 7.30, tepat 7.30. Nah, jadi saya nak bagi salam dulu, kemudian kita ambil 2-3 minit saja untuk pengumuman. Boleh Tuan Imam tak? Jadi terima kasih. Nak jemput lagi Tuan Imam? Kalau nak jemput kerap-kerap bukan susah, senang. Saya nak buka cawangan di sini. Tuan Imam boleh cari seorang. Tuan Imam kata aku nak cari kat dia. Macam mana aku pun nak cari lagi? InsyaAllah. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan dalam serba kedhaifan dengan suara yang tak berapa jelas, moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Ribuan kemaafan, terkasabasan sebagainya. Aku nu qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa pengumuman tuan-tuan, malam ni kuliah maghrib di Masjid Ar-Rahmah, Kampung Tun Razak, Bukit Katil. Tajuk Uswah Hasanah, penceramah Ustaz Syahril Long. Akulah. Tajuk lain, kita bercakap secara khusus siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena-kena, insya-Allah banyak dalil Quran, banyak dalil hadis. Nah, anugerah Allah pada saya tuan-tuan. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah kurniaan Allah kepadaku. Surah An-Naml ayat 40. Baik.